Wa kadzalika wa itu adalah wa istinafiyah ataupun wa ibtidaiyah. Jadi dari sudut i'rabnya dia tidak ada kaitan dengan sebelumnya. Jadi dia bukan waw ataf. Jadi waw ini ada waw istinafiyah, ada waw qasam. Waw qasam contohnya wadduha wal asr, ada waw huruf ataf, dan ada waw dia adalah dhamir, waw jamaah. Jadi waw ini ada maknanya banyak. Jadi antaranya adalah waw istinafiyah. Istinafiyah ini maksudnya ibtidaiyah. Dari sudut i'rabnya, perkataan ataupun ayat sebelumnya tidak ada kaitan dari sudut i'rabnya dengan sebelumnya. Kaf litashbih wal jar. Jadi huruf kaf itu adalah litashbih. Maksudnya kita terjemahkan seperti. Kaf ini huruf jar. Pernah kita belajar sebelum ini ada 8 ataupun lebih huruf jar. Antaranya adalah kaf. Jadi huruf jar min, ila, an, ala, kaf, lam, bi. Jadi antara huruf jar itu adalah kaf ini. Selain daripada ia adalah huruf jar, kaf ini juga adalah digunakan untuk tashbih, iaitu diterjemahkan seperti untuk ataupun untuk perumpamaan. Awak seperti singa, garang. Awak seperti bulan, bercahaya. Awak seperti laut, pemurah. Jadi kita guna seperti itu kaf. Anta kal asad, awak seperti singa. Anta kal bahar, awak seperti laut. Jadi semuanya diguna kaf. Itu maksudnya tashbih. Tashbih maksudnya perumpamaan ataupun kita terjemahkan seperti. Contoh ayat mudah lah. Ayat mudah saya sebut Muhammadun, saya letak kaf. Ka. Jadi saya nak umpamakan Muhammad ini seperti apa? Contoh saya nak umpamakan Muhammad ini seperti saya, handsome. Saya pun letak ana. Muhammad ka ana. Muhammad seperti saya. Maknanya dia sama seperti saya. Umpama saya dia. Itu kalau saya nak guna seperti saya. Kalau saya nak guna benda lain, Muhammad kal al-asad. Muhammad ini seperti singa. Bila singa dia garang. Jadi kita nak beritahu Muhammad ini umpamanya dia, garangnya dia ini adalah seperti singa. Dan letak baris bawah sebab dia huruf jar. Jadi kaf ini kita panggil apa? Kita panggil pertama dia adalah kaf at-tashbih. Dari sudut fungsi makna. Kemudian dari sudut fungsi i'rabnya dia adalah jar. Jadi Muhammadun ka ana, saya buanglah ana, ka Zaid. Zaid ini kita kena letak baris bawah, Zaidin. Muhammad kal asadi. Jadi baris bawah inilah kita panggil apa? Jar. Tak boleh ka Zaidun, tak boleh. Ataupun kal asadu, tak boleh. Mesti kita jar. Kita letak baris bawah. Tashbih, saya sebut tadi umpama tadi. Perumpamaan ataupun seperti. Jadi bila kita baca ayat tadi, wakadzalika, apa kita akan terbayang? Kita terbayang seperti apa sahaja yang dihadapi oleh Nabi Muhammad itu, seperti itulah, umpama itulah yang dihadapi oleh Nabi-Nabi sebelumnya. Wakadzalika, seperti itu. Maknanya Allah Ta'ala nak samakan ataupun umpamakan Nabi ditentang oleh kafir Quraisy. Jadi Nabi kita Muhammad ditentang oleh kafir Quraisy dan musyrikin Mekah. Begitu juga puak-puak ataupun nabi-nabi sebelumnya. Mereka ditentang oleh kaumnya. Mereka ditentang oleh kafir Firaun dan juga kaumnya, bangsanya. Contoh kaum Nabi Allah Saleh, kaum Thamud menentang Nabi Allah Saleh alaihissalam. Kemudian Nabi Allah Lut, kampung Sadum, laut mati itu dikatakan itu adalah tempat di mana Allah Ta'ala balik bumi dan hancur musnahkan kaum Sadum. Itu adalah kaum yang menentang Nabi Allah Lut alaihissalam. Begitu juga Nabi Allah Musa, puak-puak Bani Israel.
menentang mereka sehingga membuat sembahan berhala daripada lembu. Mereka menyembah lembu dan selainnya. Jadi seperti itu juga engkau akan hadapi wahai Muhammad, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada perkataan kaf itu, nampak kan? Jadi dalam kitab itu dia kata apa? Kaf itu lit tashbih. Bila lit tashbih, kita boleh bayangkan umpama ataupun seperti itulah juga wahai Muhammad kamu akan hadap sebagaimana nabi-nabi sebelum kamu menghadapi ataupun menerima tentangan daripada musuh-musuh masing-masing. Jadi kaf itu adalah li tashbih. Apa maksud tashbih? Maksudnya seperti. Dia adalah huruf jar. Mana lagi? Za isim isyarah. Sakin. Za itu adalah isim isyarah. Yang selalu kita jumpa hadza, zalika. Tidak begitu. Huruf-huruf jadi tambah itu dia ada fungsi. Sekejap saya type. Contoh kita jumpa zalika. Zalika. Jadi yang isim isyarahnya adalah za ini. Kita jumpa hadhihi ataupun hadha. Isim isyarahnya adalah za ini. Tapi kenapa pula ada lam, ada kaf, di sini ada ha. Jadi huruf-huruf ini dia ada fungsi dari sudut makna. Zalika, li ini adalah menunjukkan jauh. Jadi kita tak terjemahkan ini, kita terjemahkan itu. Kemudian kaf ini adalah lil khitab ataupun lil tanbih untuk menarik perhatian. Jadi kalau kita sebut itu kereta, sebenarnya kita nak orang dengar cakap kita itu. Takkan kita tunjuk tak ada siapa pun tengok. Jadi bagaimana nak tarik orang tengok? Guna kaf. Jadi kaf itu apa fungsi? Menarik penonton ataupun menarik pendengar supaya mendengar betul-betul, melihat apa yang kita tunjuk. Jadi isim isyarahnya za, tapi kita guna li. Li itu menunjukkan itu. Kemudian kaf supaya kamu tengok apa yang aku tunjuk ini. Zalika. Jadi orang pun tengok. Kita tunjuk kepada apa? Contohnya kereta. Zalika sayyarah. Orang pun semua tengok. Jadi orang tengok itu antara huruf yang mahu ataupun difahami supaya orang tengok itu adalah huruf kaf. Cuma kita orang Melayu ni kita tak nampak lah. Tapi orang Arab huruf kaf, huruf ha semuanya adalah untuk tanbih. Sama juga hadha. Hadha itu adalah untuk menarik perhatian orang. Ha, kita sebut ha. Hadha, orang pun tengok. Oh, ini. Maksudnya ini ya. Jadi zalika hadha. Jadi zalika, za ini adalah isim isyarah. Dan lam ini adalah untuk menunjukkan jauh. Maknanya kita tunjuk itu di sana, jauh itu. Kita terjemahkan itu. Jadi Nabi ini jauh dengan Rasulullah SAW. Jadi disebut wa kadzalika, seperti itu. Kan jauh Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Nuh alaihissalam. Jadi sebagaimana nabi-nabi sebelum kamu yang ia adalah bukan ada di depan kamu sekarang ini, dia kaumnya mereka semuanya sudah mati. Jadi mereka semua sama seperti kamu wahai Muhammad. Kalau mereka itu susah awal dakwahnya, kamu pun begitu juga. Kalau mereka ada musuh, kamu pun ada musuh juga. Kalau mereka dituduh, dihina, kamu juga akan dituduh dan dihina dengan pelbagai label ataupun hinaan. Kalau mereka diancam bunuh, kamu pun sama juga wahai Muhammad. Kamu juga akan diancam bunuh. Kalau mereka berhijrah, contohnya Nabi Allah Musa, Nabi Allah Yusuf daripada Palestin ke Mesir. Nabi Allah Musa daripada Palestin kemudian ke Mesir, kemudian ke Jordan, bumi para anbiya. Nabi Allah Ibrahim daripada mana? Daripada Palestin. Nabi Isa alaihissalam. Isa itu dilahirkan di Masjidil Aqsa di Qudus. Jadi mereka ini berhijrah, kamu juga pun sama. Daripada Mekah kamu berhijrah ke Madinah. Dan ingat juga mereka menang, kamu juga akan menang. Cumanya kalau kita lihat
kaum terdahulu, mereka dimusnahkan, mereka dihancurkan, ditimpa bala ataupun seksaan oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kaum Nabi Muhammad tidak. Nabi berdoa, antaranya dilewatkan. Umat Nabi Muhammad ini tidak diseksa di atas dunia. Jadi kalau diseksa atas dunia, semua kita tak ada lah. Dihapuskan, diganti dengan umat yang lain. Jadi begitu, menggunakan perkataan kadzalika, dia memberi makna seperti, dan yang kedua menunjukkan nabi-nabi yang terdahulu. Maknanya jauh. Beres. Jadi begitulah dia punya kehebatan bahasa Arab. Kan, maknanya kalau kita tafsirkan satu-satu perkataan itu, dia memberi makna yang mendalam. Jadi orang Arab bila dia baca Al-Quran, dia akan meresap ke dalam jiwanya. Dia rasa kefahamannya, dia akan faham lebih daripada kita. Kita faham belajar Quran ini sekadar terjemahan, sekadar tafsiran yang ringkas, menggunakan bahasa Melayu. Tetapi orang Arab ini, mereka baca Quran, mereka memahami bahasa Arab itu sendiri, dan ada kaedah-kaedahnya, ada fungsi-fungsinya, dan ada selainnya. Jadi wakadzalika dza isim isyarah fi mahalli jar bil kaf. Jadi dza ini dia kedudukan dari sudut bahasanya adalah majrur. Kita dah belajar tadi. Contohnya kazaidin, kan, kal asadi, ini majrur. Kadzalika sama juga, dia adalah majrur, tetapi za ini dia adalah mabni. Kadzalika, kata letak alif. Jadi kaza ini saya tak boleh sebut kazai, tak boleh. Kerana isim isyarah, isim mausul, dia adalah mabni. Mabni maksudnya tak berubah dia punya bentuknya, baris akhirnya. Jadi za ini jadi za. Kalau hadhihi jadi zihi. Jadi tak boleh kita nak letak hadu, hadi, hadha, berubah-ubah barisnya tak boleh. Barisnya kekal dengan za, hadha. Jadi dia kedudukannya adalah jar kedudukannya dari sudut bahasa. Bil kaf, dengan huruf kaf tadi, muta'alliqani bimahdhuf maf'ul mutlaq muakkad lima ba'dahu. Maf'ul mutlaq ini pun kita dah belajar. Dan hari itu kita dah temui ataupun pelajari ada 5 maf'ul. Antaranya adalah maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq ini ataupun masdar. Maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq ataupun masdar. Betul kan? Contoh, saya sebut akala Muhammadun aklan. Jadi ini adalah maf'ul mutlaq, aklan. Apa maksudnya? Muhammad makan, aklan, betul-betul dia makan. Kita bagi contoh lagi. Kita bagi contoh lagi kat bawah ni. Akala Muhammadun aklatan, ada ta di hujungnya. Berapa pula ni? Aklatan. Saya letak huruf ta. Akala Muhammadun aklatan. Jadi aklan ini maf'ul mutlaq. Aklatan pun adalah maf'ul mutlaq. Jadi yang atas ini dia menguatkan. Yang kedua ini dia menunjukkan kekerapan. Akala Muhammadun aklan. Muhammad betul-betul makan. Akala Muhammadun aklatan. Muhammad dia makan satu kali. Satu kali dia makan. Kalau dua kali, aklatain. Aklataini. Aklataini. Jadi ini adalah maf'ul, namanya maf'ul mutlaq. Akala Muhammadun aklal ja'i. Ini pun maf'ul mutlaq juga.
tetapi dia menerangkan hai'ah, keadaan. Apa maksudnya? Muhammad dia makan itu adalah seperti orang lapar makan. Aklal ja'i'. Keadaannya adalah orang makan dalam keadaan kelaparan. Dia menerangkan hai'ah, cara ataupun bentuk Muhammad itu makan. Jadi semua ini kita panggil maf'ul mutlaq. Dalam ayat tadi Allah Ta'ala sebut wa kadzalika ja'alna likulli ummatin ummatin. Betul kan? Wa kadzalika ja'alna likulli ummatin. Jadi Syekh Thayyib Al-Ibrahimi dia sebut apa? Dia kata mana tadi? Tak jumpa dah. Ayat 12 Mahalli bil jar kadzalika itu muta'alliqani bi mahdhuf maf'ul mutlaq muakkad. Jadi muakkad maknanya taukid. Lima ba'dahu iaitu ja'alna. Okey, saya huraikan di sini. Kadzalika ini dia jar wa majrur. Jadi bila jar wa majrur dia perlu ada apa? Ada takluk dia. Dia perlu ada tempat untuk dia bergantung. Kerana jar wa majrur ini dia tak boleh maknanya tersendiri. Contoh, yang demikian itu apa? Kan, di mana kamu nak bergantung? Jadi dia bagi tahu kadzalika ini ada maf'ul mutlak, tetapi dalam Quran tak ada mahdhuf. Jadi maf'ul mutlak bagi fi'il selepasnya, fi'il ini, ja'ala ini. Jadi kita boleh letak, saya letak dalam bracket ja'lan. Wa ja'lan kadzalik. Ja'lan ini adalah litaukid, untuk menguatkan. Jadi seperti aklan, bukan ja'latan, tidak, ataupun ja'lal sesuatu, tidak. Dia adalah menguatkan. Jadi kami betul-betul menjadikan, bukannya kami tidak apa main-main pun tidak, tapi betul-betul memang telah dijadikan, telah dibuat seperti apa yang telah dilalui oleh para anbiya terdahulu, di mana mereka ada musuh. Jadi Nabi Muhammad ini juga akan menghadapi musuh-musuhnya tersendiri. Bukan dakwaan kosong ataupun bukan sesuatu yang khayalan, tetapi sebenarnya dia adalah realiti. Sebagaimana umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu menghadapi musuhnya tersendiri, begitu juga Nabi Muhammad SAW. Jadi bila disebut ja'alna ja'lan kadzalik, jadi Allah Ta'ala memang akan membuat setiap nabi itu ada penentang. Soalnya begitu. Bukan kita saja, bukan nabi saja, kita sendiri pun sama. Kita juga ada penentang kita. Penentang kita nak buat baik ini nafsu kita, iblis. Dan itu Allah Ta'ala buat. Iblis, musuh, penentang nabi. Kenapa? Itulah cabaran-cabaran untuk Allah Ta'ala mengenali siapa yang bersabar, siapa yang mujahadah, berjuang. Atas apa ahasaban nas ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia berfikir aku akan biarkan mereka hanya berkata amanna fahum la yuftanun, dan mereka tidak akan diuji. Jadi manusia ini akan diuji. Kalau nabi, ujiannya lagi besar, kan, musuhnya lagi ramai. Kalau kita ini musuhnya kurang, kan, kita sendiri musuh kita nafsu pun kita kalah, kan, dan syaitan pun kemungkinan kita kalah. Tapi kita perlu mujahadah, kita perlu sabar, kita perlu hadap segala cabaran untuk membuktikan bahawasanya kita ini adalah orang yang bersabar, orang yang berjaya menentang orang yang mujahadah, menentang nafsu dan selainnya. Jadi ja'alna ja'lan kadzalik ini, jadi tak boleh lari, soalannya begitu.
Nabi tak boleh lari. Jangan fikir nak senang lena. Tidak. Mesti ada aduwan musuh syayatin al-ins wal jin. Manusia dan juga syaitan. Okey. Jadi kadzalika apa tadi? Mahal jar bil kaf muta'alliqani bi mahdhuf. Mahdhuf maknanya tak ada. Ada dia punya mafhum mutlaknya tetapi dalam Quran ini tidak disebut. Ini adalah fannul hadaf. Benda yang tidak perlu Al-Quran tidak sebut tapi maknanya ada. Muakkad. Jadi mafhum mutlak itu fungsinya adalah untuk muakkad, iaitu taukid, menguatkan bahawasanya Allah Taala betul-betul jadikan. Allah Taala jadikan apa? Jadikan musuh kepada setiap nabi, termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam itu lil bu'd. Sebagaimana yang saya sebut tadi, lam itu adalah untuk menunjukkan jauh itu. Kemudian kaf itu adalah lil khitab, lebih kurang lil tanbih, untuk menarik perhatian. Ai ja'lan kadzalik ja'alna. Okey, dia sebut ja'lan kadzalik ja'alna. Jadi ja'lan ini adalah masdar. Sebagaimana Hajar Rahimah sebut tadi, dia beritahu pada hari ini saya nak huraikan tentang masdar. Jadi ja'lan ini masdar. Masdar itu, ya sebelum saya terlupa, saya pun hampir terlupa itu. Masdar itu apa maksud masdar? Masdar itu maksudnya sumber. Sumber. Sumber perkataan. Itulah masdar. Contohnya kita jumpa akala fi'il madhi. Kita jumpa ya'kulu. Kita jumpa lagi ma'kulun ataupun ma'kulat. Kita jumpa lagi akilun. Ini semua perkataan. Yalah perkataan lah kan. Jadi kita jumpa perkataan apa? Kita jumpa akala fi'il madhi. Dia telah makan. Ya'kulu. Dia akan makan. Ma'kulun. Makanan, kena makan. Akilun. Yang makan. Jadi semua ini adalah perkataan. Betul kan? Jadi dari mana kamu ambil perkataan ini? Mana sumbernya? Itulah masdar. Jadi masdar akala ini sumbernya adalah aklan. Walaupun kadang-kadang kita belajar, ustaz-ustaz kata sumber perkataan adalah, yang pertama perkataan adalah fi'il madhi. Tapi hakikatnya masdar lah perkataan yang pertama. Sebelumnya tidak ada perkataan lain. Jadi dia ada masdar ni, dia ada masdar yang kita sebut fi'il. Dia ada masdar, dia ada isim jamid. Isim jamid pun tidak ada sebelumnya perkataan lain. Contohnya saya sebut isim jamid. Isim jamid mana tidak ada, dia tidak ada fi'il dia. Contohnya al-ard. Al-ard isim jamid. Dia seperti masdar. Dia seperti masdar. Sebelumnya tidak ada apa-apa. Dia bukan diambil daripada fi'il. Kalau akilun diambil daripada akala. Al-ardu kamu ambil daripada mana? Dia adalah isim jamid dan dialah asal perkataan. Perkataan inilah asalnya. Contoh lagi asyams. Contoh lagi al-akl. Aklan itu. Ini juga masdar. Jadi sebelumnya tidak ada perkataan lain. Dialah seolah-olahnya awal perkataan. Bukan seolah-olahnya dia yang awal perkataan. Masdar. Nampak kan? Boleh Boleh insyaAllah Contoh saya buat beberapa contoh. Fataha. Yaftahu. Kemudian masdarnya adalah fathan. Ini masdarnya. Apa lagi? Sakana. Yaskunu. Sakanan. Itu adalah masdar. Sakanan itu adalah masdar. Setiap fi'il ada masdar.
Jangan bimbang, setiap fi'il ada masdar. Tapi isim jami' ini tidak ada fi'il. Al-ardu, asy-syamsu tidak ada fi'il. Kita panggil isim jami'. Antara isim jami'nya adalah masdar. Kerana sebelumnya tidak ada perkataan. Tak apa, kalau tak nampak lagi pun tak apa. Nanti saya huraikan sedikit demi sedikit. Fataha yaftahu, masdarnya adalah fathan. Sakana yaskunu adalah sakanan. Fariha yafrahu, masdarnya adalah farhan. Ya, ada farhan dalam kelas kita hari ni. Farhan, gembira. Fataha buka, yaftahu akan buka. Fathan bukaan. Sakana yaskunu, sakana tinggal. Yaskunu dia akan tinggal, menetap. Sakanan tempat tinggal. Fariha yafrahu gembira, farhan kegembiraan. Jadi semua ini adalah masdar. Masdar itu isim lah. Asalnya fi'il. Fi'il ini ada masdarnya, sumbernya iaitu isim. Fathan, sakanan, farhan, semua ini adalah masdar. Jadi masdar ini kita panggil masdar apa? Masdar soreh. Masdar yang jelas. Yang jelas. Fathan, kemudian sakanan, kemudian farhan. Semua ini adalah kita panggil masdar soreh. Tak ingat nama tak apa. Mungkin lama-lama akan ingat juga lah. Ini kita panggil masdar soreh. Dan satu lagi, ada masdar muawwal yang minggu lepas yang saya janjikan saya nak bagi tahu huruf-huruf yang boleh ditakwil masdar ataupun huruf masdariyah. Masdar muawwal ini dia perlu kepada huruf masdariyah. Huruf masdariyah ini contohnya an. Apa saya tulis kat bawah. Jadi yang pertama masdar, dia ada masdar muawwal. Yang kedua masdar masdar soreh. Yang kedua dia ada masdar muawwal. Beres. Saya ulang sekali lagi. Setiap fi'il dia ada masdar. Saya bagi contoh. Fataha. Apa maksud fataha? Fataha ini maksudnya buka. Bila dibuka? Pada masa lepas. Telah dibuka. Siapa yang buka? Dia buka. Jadi dalam fathah ini ada masa. Masanya adalah past tense, iaitu selepas. Ada perbuatan iaitu buka. Ada orang yang buka iaitu dia. Yaftahu pun sama. Yaftahu ini ada perkataan iaitu buka. Ada masa. Masanya akan datang. Dia akan buka dan ada pelakunya iaitu dia. Jadi perkataan fathah yaftahu ini adalah fi'il. Fi'il itu maksudnya kata kerja. Bila kata kerja, dia melibatkan masa dan perbuatan. Kan? Kalau disebut fathah, perbuatannya adalah buka. Masanya telah. Yaftahu, perbuatannya adalah buka. Masanya akan datang. Fathan ini bukan fi'il. Dia adalah masdar. Masdar maksudnya isim. Jadi dalam fathan ini, dia tidak ada masa. Dia adalah ada perbuatan itu. Kan? Kalau kita sebut fathan, mungkin kita boleh terjemah bukaan. Kan? Bukaan. Jadi tak ada masa. Masa akan, masa telah, tidak. Dia menunjukkan sesuatu proses perbuatan itu, bukaan. Bukan dia telah ataupun akan, bukaan. Maknanya isim. Payah juga nak hurai maknanya. Sakana pun sama. Sakana telah tinggal. Saya telah tinggal di Bangi. Dan sekarang saya tinggal di Kajang. Yaskunu maknanya sekarang ataupun akan. Jadi ini fi'il. Bila fi'il melibatkan perbuatan, kata kerja melibatkan perbuatan dan juga masa. Sakanan ini dia bukan fi'il, dia adalah isim masdar. Jadi bila kata nama dia menunjukkan perbuatan itu, proses ataupun kelakuan itu. Sakanan maknanya
penetapan ataupun tinggal, macam tu. Fariha. Fariha dia telah gembira. Sekarang ni dia tak gembira dah. Semalam dia gembira. Jadi saya sebut Fariha. Kalau semalam dia tak gembira, sekarang dia gembira, saya sebut yafrahu. Kan? Jadi ini fi'il, kata kerja. Jadi kata kerja ini menunjukkan gembira dan juga masa dia gembira. Tapi kalau farhan, farhan ini dia bukan kata kerja. Dia adalah isim masdar. Jadi kita terjemahkan kegembiraan. Contohnya kita tengok semua orang ketawa ramai-ramai kan. Kita sebut hadal farhu. Ini satu kegembiraan kerana semua orang gembira. Jadi kita guna masdar. Jadi fi'il kata kerja lain, masdar dia adalah bukan kata kerja, dia adalah isim. Jadi isim masdar ini ada masdar sarih. Sarih ni maknanya nampak jelas. Tak perlu lagi kita nak takwil ke, ada tersembunyi di sebalik perkataan ke, tidak. Dia nampak jelas. Fathan, ya masdar. Sakanan, ya betul. Jelas dia ini masdar. Farhan, farhan ini jelas dia adalah masdar. Di sana ada namanya masdarun muawwal, muawwalun. Masdar muawwal ini dia perlu ada hurufun masdariyatun. Dia kena ada huruf masdar. Saya ambil contoh huruf yang pertama. Contohnya an. An ini adalah huruf masdar. An ini huruf nasab, huruf masdar. Contoh ayat saya buat. Uridu an akulu al-arus. Okey, ada an. Kemudian selepas an itu ada fi'il. Jadi an ini selepasnya fi'il. Fi'il mudhari' boleh, fi'il madhi boleh, bahkan huruf pun boleh. Asyhadu an la ilaha illallah. An itu selepasnya la. Jadi kalau selepas an ini ada fi'il, sama ada madhin ataupun mudhari'. Jadi an kombinasi ataupun campuran dua huruf an dengan fi'il ini, dia boleh ditakwil masdar. Ditakwil itu maknanya ditukar. Di sebaliknya ada masdar. Jadi uridu an akula aruzza. Uridu an akula aruzza. Maknanya ayat ini saya nak bagi tahu uridu akla al-aruz. Saya mahu makan nasi. Akla al-aruzzi. Saya mahu makan nasi. Okey, uridu an akula al-aruzza sama dengan uridu akla al-aruz. Jadi akla ini saya ubah kepada masdar. Dari mana? Daripada an dengan akulu. Nampak kan? Inilah kita panggil masdar muawwal. Dia tak nampak pun. Di sebalik an akula ini ada masdar akla. Jadi kalau kita nak terjemah, kalau atas ni kita terjemah macam mana? Saya mahu bahawasanya saya akan makan nasi. Kan panjang terjemah macam tu. Dan ini kita panggil terjemah harfiah. Tapi maknanya sebenarnya, maknanya saya nak bagi tahu, saya mahu makan nasi. Tapi kenapa saya guna an akula? Saya guna an akula kerana saya nak bagi masa saya makan. Saya nak makan akan datang. Saya nak makan itu lambat lagi ataupun pada masa kemudian, bukan sekarang ataupun telah makan, tidak. Nampak kan? Kalau saya tak guna an akula, dia tidak ada masa. Jadi bila saya sebut an akula, maknanya saya nak makan nasi, saya tak makan lagi, saya akan makan. Bila? Mungkin sejam lagi ataupun selepas kelas ni, uridu an akula al-arus ataupun sekejap lagi. Tapi sebenarnya dia adalah masdar, uridu akla al-arus. Beres. Itu adalah maksud masdar muawwal yang banyak dalam istilah ataupun buku-buku bila kita belajar i'rab Al-Quran.
jumpa. An ataupun ma selepasnya PL juga, PL madin, PL madin pada bawah. Contoh satu apa nak bagi contoh ni? Alim tu ataupun fahim tu saya faham. Ma syarahta, saya telah faham apa yang kamu terangkan. Contohnya yang saya terangkan sini, kalau ada orang tu faham, dia boleh guna ayat ni. Fahim tu, saya telah faham apa yang telah kamu terangkan. Jadi ma dengan syarahta ini, dia boleh ditakwil masdar. Kerana ma itu adalah huruf masdar. Jadi saya nak sebut fahim tu syarhaka. Saya faham penerangan kamu. Tapi saya guna atas ni syarah tak. Jadi saya nak tetapkan masa sebenarnya. Saya nak bagi tahu apa yang telah awak syarahkan, yang akan datang awak nak syarah ataupun awak nak terangkan, mungkin belum tentu lagi. Tapi apa yang awak terangkan, apa yang awak syarahkan, apa yang awak bagi penerangan, bagi ilmu, bagi huraian, saya telah faham. Jadi ada masa bila guna ma syarahta. Kalau bawah ini guna masdar, fahimtu syarhaka, maknanya dia tidak ada masa pada perbuatan syarah. Fahimtu ni adalah saya telah faham. Cuma syarhaka ini dia tidak ada waktu. Dia bukan ada waktu bila diguna masdar. Jadi ma syarahtu ini ada masdar muawwal. Jadi kita tukarlah. Kita tukar, kalau syaraha masdarnya adalah syarhan. Kalau akala masdarnya aklan. Boleh? Ada soalan? Kalau ada soalan silakan. Maaf Ustaz, boleh Ustaz bagi contoh huruf contoh huruf masdar anna. Anna. Oh, anna. Anna lagi lah, mudah. Aja. Ada kejap aja. Kejap saya. Okey, tak apa, saya buat kat bawah ni lah. Kemudian berapa dah kita? Satu. Saya cuba tulis kat sini. Dia ada berapa huruf masdar ni? Ya, Ada 6 Ustaz. Ada 6. Okey, tak apa, satu-satu kita buat. Kemudian saya nak suruh ada nombor juga. Okey, yang ketiga merah pula. Yang ketiga anna. Anna ni kita dah belajar dah. Anna ni dia adalah huruf taukid. Tidak begitu. Dan dia juga adalah huruf nasab. Dan dia juga adalah min nawasikh. Nawasikh ini dia mengubah hukum mubtada khabar. Contohnya ayat Quran, Ustaz. Contoh ayat Quran. Contoh ayat Quran. Doktor ada, tak apa, saya bagi contoh biasa dulu. Saya bagi contoh ayat biasa dulu. Ayat Quran kena cari. Surah Al-Kahfi, Ustaz. Surah Al-Kahfi ayat ke-9. 29 surah Kahfi ayat 9. Ayat 9. Okey. Profesor bagi cadangan ayat Kahfi ayat 9. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina am hasibta anna ashabil kahfi warraqim kanu min ayatina
ajaba. Okey. Okey, kalau yang ni kita kena, oleh kerana Ashabul Kahfi ini dia adalah dia bukan fi'il ataupun dia adalah jumlah ismiah kan? jumlah ismiyah. Dia kena jumlah ismiah kan? Dia jamid, jadi kena letak kaunu. Am hasibta kauna. Kena macam tu lah kalau nak takwil dia. An hasibta kauna ashabi kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Kena letak kaunu ashabar rabbal kahfi warraqim. Tak apa, saya bagi contoh biasa dulu, Prof. Okey. Saya bagi satu-satu. Contoh, anta ataupun yang mudahnya, anta, ambillah, anta najihun. Awak berjaya. Kan, awak berjaya. Jadi bila saya letak anna, jadi an ini dia menunjukkan taukid. Jadi anna jadi anta tu jadi kaf lah, jadi dhamir. Annaka najihun. Dan sebelum itu ada ayat. Sebab kita nak bincang tentang masdar muawwal. Kalau annaka najihun tak perlu takwil masdar apa dah. Dia apa, kita i'rab biasa saja. Alim tu, saya tahu awak berjaya. Alim tu annaka najihun. Jadi ada anna. Jadi anna ini antaranya adalah huruf masdar. Kadang-kadang dia sebut huruf taukid, huruf nasakh saja, nasikh, minan nawasikh. Kadang-kadang dia sebut an, boleh takwil kepada masdar. Contohnya di dalam ayat yang saya sebut ini. Alim tu, saya tahu. Saya tahu annaka najihun. Saya tahu awak berjaya. Jadi apa di sini? Annaka najihun. Jadi annaka najihun ini boleh ditakwil masdar. Macam mana nak takwil dia? Takwil dia tak payah pun. Alim tu. Kemudian itulah tadi kalau ayat tadi saya sebut kaunu, kerana dia semuanya isim jamid. Ashab isim jamid, kahfi isim jamid. Ashab itu jamak kepada masdar. Kalau isim mustaq macam ni kan, najihun, kita terus saja ambil masdar dia. Najihun asalnya adalah najaha, yanjahu, najahan. Dan saya cuba tasrif. Najihun ini dia isim mustaq. Jadi dalam bab ini pun kita kena tahu isim mustaq, isim jamid. Jadi saya dah terang tadi ada isim jamid. Contohnya al-ar, asyams, itu isim jamid. Ada isim mustaq. Akilun, ma'kul, ini mustaq. Jadi alim tu annaka najihun. Ada isim mustaq. Kalau isim mustaq macam ni, kita terus saja alim tu najah haka. Jadi boleh buat masdar. Ini masdar dia. Ini masdar dia. Anna dengan annaka najihun ini boleh ditakwil kepada masdar. Boleh ya? InsyaAllah. Nak contoh lagi? Hajar Rahimah. Contoh lagi. Boleh juga.
Banyak sebenarnya contohnya. Saya cuba cari contoh yang dia adalah isim zahir. Ya, isim zahir. Boleh ke buat? Alimtu annaka najihun. Alimtu najahaka. Okey. Kita ambil contoh yang kedua. Ayat mubtada khabarnya adalah at-talib. At-talib. At-talib muhtaramun. Ini pun isim mustaq. Jadi isim mustaq kita boleh ta'wil masdar. Kita guna alim tu jugalah. Alim tu anna talib, aku tahu, ataupun tak nak alim tu pun, ra'aitu pun boleh. Saya melihat sesungguhnya pelajar itu muhtaramun, dihormati. Nampak kan? Anna talib. Jadi kalau atas tadi kita guna nama apa? Dhamir. Yang bawah ini kita guna isim zahir. Dia bukan dhamir. Jadi anna selepasnya talib. Jadi kita pun talib ini tak bolehlah kita nak apa? Kita nak takwil dia. Kita sebut, kita tukar, kita takwil dia, kita sebut macam ni. Ra'aitu ihtiram. Muhtaramun itu dia punya masdarnya adalah ihtiram. Ihtiramut talib. Saya melihat penghormatan pelajar. Jadi penghormatan itu ada pada pelajar itu. Ra'aitu ihtiram at-talib. Ra'aitu ihtirama at-talibi. Okey. Jadi anna dengan isim khabar dia ini kita takwil dengan ihtiramut talib. Kalau annaka muhtaram, ihtiramaka. Beres Beres, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Jadi an masdariyah bagi 3, an, ma, an, lagi apa aja? Kata 6 tadi mesti dah jumpa ni. Kai. Kai ini dia ada apa? Ada lam. Kataan masdar selepas kai ini dia majrur kerana dia ada lam. Contoh mudah saja kita ambil ata'allamu, aku belajar, likai afham. Ata'allam, aku belajar. Aku belajar tu kenapa? Supaya aku faham. Kan? So, aku belajar supaya aku faham. Jadi kai adalah huruf masdar. Jadi kai dengan fi'il selepas itu boleh ditakwil kepada masdar. Fahima, apa masdarnya? Siapa tahu masdar fahima? Fahman. Fahman. Fahman masdarnya. Jadi kita terus saja buat ayat ata'allamu. Lam tu jangan tinggal. Li, kai tu buang. Li fahmi.
Saya belajar untuk ataupun bagi kefahaman saya. Mana saya faham. Kalau saya tak belajar, saya tak faham. Beres. Jadi faham ini adalah masdar dia. Ajtahidu, saya bersungguh-sungguh. Fidarsi, dalam pelajaran saya. Kai anjah. Supaya saya berjaya. Anjaha. Ajtahidu, saya bersungguh-sungguh. Fidarsi, siapa nak takwil ni? Kai anjah. Yang depan ni sama saja. Ajtahidu. Fi ad-darsi. Kai anjah ini dia boleh takwil kepada masdar. Kenapa disebut kai anjah? Nak menunjukkan akan datang saya akan berjaya. Sebab saya dah beritahu tadi. Kenapa? Sebab disebut digunakan kai anjah. Kenapa tak sebut masdar terus? Kerana masdar ini dia tidak ada masa kat dalam tu. Kalau berjaya, kejayaan maksudnya. Jadi digunakan kai anjah supaya ia menunjukkan masa. Ajtahidu fid darsi. Apa nak takwil? Kai ini kena ada lam, li, na, li najahi. Kan? Hi ini saya. Hi itu diambil daripada alif tu saya. Jadi najah ini adalah takwil masdar. Ajtahidu fid darsi li najahi. Saya bersungguh dalam pelajaran untuk kejayaan saya. Kalau yang atas ini, saya bersungguh dalam pelajaran supaya saya akan berjaya. Kan? Guna fa'il nama apa? Mudhari'. Boleh Prof? Nanti ayat Quran tu kita jumpa lah lepas ni. Tapi tengok juga macam ayat yang Prof bagi tahu tadi. Am hasibta an ashabal jannah. Ashabal jannah itu ashabul kahfi. Kahfi itu adalah masdar. Dia tak boleh kita takwil lagi lah. Kalau kita dia setengah takwil lah, dia kena letak kauna ashabu ataupun jadi khabar ashabul kahfi. Dia kena letak kauna ataupun kalaulah masdar itu menunjukkan masa, contohnya madama. Jadi kita ma itu adalah ma masdariyah, dama itu menunjukkan masa selamanya. Kan? Jadi kita kena sebut muddata. Madama hayyan, muddata hayati, muddatal hayat, tempoh hidup contohnya. Nanti kita belajar kemudian yang tu. Okey, yang kelima Hajah Rahimah. Lau tu ada yang minggu lepas kau tak silap saya ke mana? Lau ada belajar itu kan? Oh, la. Lau. Oh, lau Oh, lau itu kena ada waddu. Wadaddu, saya mahu ataupun saya suka. Wadaddu ataupun yang makna dengannya. Yang sama makna dengan wadda ini saya suka. Waddu lau tudhinu fayudhinun, itu ada dalam Al-Quran. Waddu lau tudhinu fayudhinun. Waddu lau tudhinu. Okay, tutup mic tu dulu ada bising sikit tu. Lepas ni boleh buka balik. Ayat berapa ni? Waddu lau tudhinu fayudhinun. Ayat surah apa? Waddu lau tudhinu fayudhinun. Surah Al-Qalam ke apa? Sekejap saya cek. Waddu. Surah Al-Qalam ayat 9. Waddu lau tudhinu fayudhinun. Waddu lau tudhinu fayudhinun. Surah apa? Surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam ayat 9.
Mereka suka kalau engkau bertolak ansur menurut kemahuan mereka, supaya mereka juga bertolak ansur berlemah lembut pada zahirnya terhadapmu. Fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun. Ini lebih kepada orang munafik. Dia suka kalau kamu boleh bertolak ansur dengan kemunafikan mereka, supaya mereka boleh apa, kita bertolak ansur dengan pendustaan, kemunafikan dan sebagainya. Jadi waddu law tudhinu fayudhin. Pertamanya biasanya ada waddu, suka ataupun yang seumpamanya. Waddu, law ini adalah huruf masdar. Waddu jadi kita takwil dia waddu idhanuka. Kamu bertolak ansur wahai Muhammad dengan orang-orang munafik itu. Idhanuka. Maka mereka pun akan bertolak ansur dengan fayudhinun. Okey. Jadi takwilnya kepada idhanaka, waddu idhanaka fayudhinun. Jadi law ini adalah boleh ditakwil kepada masdar. Ini ayat Quran. Kalau ayat kita mudah-mudahnya, wadattu, saya suka, law tadrus, law ini dia tadrusu kan. Al-lughah Arabiyah. Saya suka kalau awak belajar bahasa Arab. Kan? Jadi law ini dia boleh takwil. Kita nak tahu macam mana? Wadattu tadrusu masdarnya adalah darsun. Darasaka al-lughati Arabiyah. Saya suka pelajaran awak bahasa Arab. Mana awak belajar bahasa Arab lah. Jadi ditakwil dengan masdar. Beres. Law. Jadi ada berapa huruf dah? Ada pertama tadi an, fi'il madhi boleh, fi'il mudhari' boleh, fi'il madhi uridu an akaltu contohnya, itu kan fi'il madhi pun boleh. Ma selepasnya fi'il madhi, fahimtu ma syarahta. Kemudian ketiga anna, anna ini selepasnya adalah mubtada khabar. Kemudian yang keempat kai, ata'allam likai, ada lam ataupun kalau tak ada lam pun dia adalah takdirnya ada. Bila kita tukar kepada masdar kena letak lam. Ata'allam li fahmi. Yang kelima law. Law ini perlu ada waddu ataupun seumpamanya. Law. Yang keenam hamzah. Hamzah tu tasbih. Hamzah tasbih ini maknanya pilihan. Menunjukkan sama saja. Hamzah tasbih ini sama. Hamzah sama. Biasanya yang minggu lepas kan kita ada sebutkan ayat apa tu? Innal ladzina kafaru. Surah Baqarah. Panjang kita bahas masdar ni. Surah Baqarah ayat 6. Surah Baqarah ayat 6. Sekejap, saya cari surah Baqarah. Ini terakhir ya. Ini last dah ni. Surah last iaitu huruf masdar. Itu hamzah taswiyah. Innal ladzina kafaru.
Innal ladzina kafaru. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi ada hamzah. Mana hamzahnya? Ini hamzah ni. Nampak kan? Kita panggil hamzah apa tu? Kita panggil hamzah taswiyah. Apa maksud taswiyah? Sama saja. Sama saja sebelum am ini anzartahum ataupun lam tunzirhum. Sama saja. Jadi Allah Ta'ala nak bagi tahu sama saja. Sesungguhnya orang kafir. Sawa'un, sama ada. Alaihim, sama ada kamu beri peringatan kepada mereka ataupun kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, sama saja, iaitu la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Mereka tidak akan beriman. Jadi di mana kita dapati sama saja itu? Daripada hamzah ini. Jadi hamzah ini adalah antaranya dia adalah huruf masdar. Jadi kalau kita nak takwil kepada masdar, sawa'un alaihim inzaruka atau au adamu au adami au alim inzar au adamu. Kejap. Sawa'un alaihim inzaruka au adamu inzarihim au adamu inzar bihim la yu'minun. Anzar tahu fi'il madhi. Kemudian lam tidhrum ini adalah akan datang. Jadi sama ada kamu telah memberi peringatan kepada mereka atau akan datang kamu akan memberi peringatan tetapi kamu tak beri lagi. Jadi sama ada kamu beri peringatan ataupun kamu tidak beri peringatan. La yu'minun. Mereka ini tidak beriman. Jadi ta'wil dia adalah inzarihim. Sama ada inzaruhum au adamu inzaruhum sawa'un alaihim la yu'minun. Sawa'un ini adalah khabar muqaddam. Inzaruhum mubtada. Inzaruhum ataupun tidak inzar, memberi peringatan ataupun tidak memberi peringatan, sama saja ke atas mereka. La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Kalau saya nak letak sawa ini di depan pun okey. Ya. Peringatan kepada mereka ataupun tidak memberi peringatan kepada mereka, sama saja, la yu'minun, mereka tidak beriman. Beres. Jadi hamzah taswiyah ditakwil dengan inzar. Dua ini ditakwil dengan masdar. Cuma tak bolehlah letak lam, kena letak adamu. Adamu ini dia bermaksud tidak, kerana selepasnya adalah isim. Lam ini selepasnya fa'il. Jadi ada 6 yang kita panggil huruf masdar, dan pelajaran ini dia adalah agak tinggi sedikit. Bukan tinggi sangat, sedikit saja. Perlu ada beberapa ilmu untuk kita memahaminya. Tapi kita telah sampai ke sini pada hari ini. Alhamdulillah, apa-apa pun. Okey, kita jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Ya, Haja Julia ya. Ada lagi Haja? Boleh share nota tak Ustaz? Oh, nota Tak sempat tadi. salin. InsyaAllah. Saya copy paste ataupun saya buat PDF nanti ya. Terima Okey, insyaAllah Puan kasih. Julia. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama ya.